Okey, baik. Kemudian mereka mengkafirkan, bukan mengkafirkan. Sebab tu saya tak heran kalau setakat orang Wahabi mengkafirkan saya dah berlambat-lambat dah. Tak heran pun. Kenapa nak heran? Sebab mereka mengkafirkan ulama-ulama besar Islam. Mereka mengkafirkan ulama-ulama besar Islam. Jadi kalau setakat dia kafirkan orang macam kita ni, Allah, biasalah tu. Bahkan kalau kita tengok Rasul Dahri, dalam kitab dia Asy'ariyah kekal dalam api neraka. Kitab dia dah diharamkan. Saya tak letak lah sebab saya letak kitab-kitab utama. Nanti kan letak orang yang kecil-kecil nanti kata, alah ni bukan orang utama dalam Wahabi. Kita letak pengasas dia, anak murid dia, kitab-kitab rujukan utama ulama dia. Sebab tak ada alasan. Baik. Kita tengok pula bagaimana kitab mereka yang mengkafirkan ulama kita dengan sewenang-wenangnya dan menuduh mereka sebagai penyembah kubur. Ini As-Sawa'iqul Al-Mursalah Asy-Syihabiyah. Ala syubahid dahidati syamiyah. Tuan-tuan boleh tengok. Ni cetakan lama ni cetakan baru. Tengok. Saya dah tulis dah. Tokoh besar Wahabi Sulaiman bin Sahman menuduh tokoh besar mazhab Syafi'i Imam Syihabuddin Ramli, ayah kepada Imam Syamsuddin Ramli. Imam Syihabuddin Ramli pun ulama besar. Syamsuddin Ramli mah apatah lagi pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Dipanggil Syafi'i Shaghir, menjadi kurun yang ke-10. Apa kata Sulaiman bin Sahman dalam kitab dia? Dia kata fahadzal rajul al-musamma Asy-Syihabur Ramli, lelaki yang dinamakan sebagai Syihabur Ramli ni, Syihabuddin Ar-Ramli, in kana minal ma'rufina bil ilmi li'anni la a'rifu ma halahu. Walaupun beliau adalah daripada kalangan orang-orang yang dikenali dengan ilmu, tapi aku tak mengetahui keadaan yang sebenar. Kemudian dia kata fahuwa min jinsi subki wa adrabihil ghalin. Tetapi adalah daripada golongan as-subki dan seumpamanya yang merupakan orang-orang yang gulu. Alladzina yusannifuna ila ibahati syirk wa jawazihi la ilaha illallah. Dia kata Imam Syihabuddin Ramli ni antara orang-orang yang mengarang kitab untuk menghalalkan syirik dan mengharuskannya. Imam kita, imam besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata pengarang kitab yang menghalalkan syirik. Kemudian dia kata lagi, thumma law kana Syihabur Ramli min ahli al-fadli wal ilmi wal ibadah wa akabiri ahli al-fiqh wal wara' wal zahadah. Kalaulah Syihabuddin Ar-Ramli ini pun dia kata daripada apa kita panggil, jika benar beliau adalah daripada kalangan orang yang mempunyai keilmuan, ahli ilmu, ahli ibadah, tokoh besar ilmu fiqh, ahli wara' dan zuhud, lakana qad akhta'a fi ma qalahu wa aradahu. Maka sesungguhnya beliau telah melakukan kesalahan pada apa yang diucapkannya dan dimaksudkannya. Kalau dia kata sekadar melakukan kesalahan tak apa. Tapi tengok tuan-tuan. Jahat. Itu kata teruk golongan ni. Wada'a ila ibadati ghairillah. Dia kata apa? Dia kata Imam Syihabuddin Ramli menyeru kepada beribadah, menyembah kepada selain Allah. Kemudian wahadha yujibu kufrahu wartidadahu. Dan dia kata ini perkara yang mewajibkan kekufurannya dan kemurtadannya. Terang-terang dia. Terang-terang dia kafirkan dan dia murtadkan. Kalau dia berhenti, sungguhnya dia telah melakukan kesalahan. Boleh tahan lagi. Tak, ni menyeru kepada ibadah selain Allah, murtad, kafir. Ulama besar umat Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau cakap kita ni kena kafir, biasalah tu. Memang benda biasa di kalangan mereka. Bahkan tiap-tiap hari duk kafirkan orangnya. Baik. Kemudian ulama-ulama besar seperti Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, Imam Syihabuddin Ramli, mereka kata apa? Dikelar ghulatul mu'azzimin atau ghulatil mu'azzimin lil qubur. Golongan-golongan ghulu yang mengagungkan kubur. Fala mu'awwala ala kalamin, tak perlu pandang kata-kata mereka, la haula wala quwwata illa billah. Ini buktinya. Dalam bukunya yang lain. Maka dia kata apa? Ni saya besarkan tulisan dia. Dia kata wa amma ma Sulaiman bin Sahman. Dan kita al-Asinatul Haddad fi radi syubhati Alawi al-Haddad. Dan apa yang disebut wa amma ma dzakarahu 'ani Syekh Zakaria wa Ibn Hajar wa Ramli, dan apa yang disebut olehnya, sebab dia nak Imam Alawi Al-Haddad,
Maka dia kata apa yang disebutkan daripada Syekh Zakaria Al-Ansari yang kita panggil Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar ni kalau digabungkan dengan fuqaha ni maksudnya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau digabungkan dengan ahli hadis, yang kita hadis dia maksudkan Ibn Hajar Asqalani. Wa Ramli, dan Ramli di sini dia maksudkan Syihabuddin. Bukan anaknya Syamsuddin Ar-Ramli. Fahaula'i laisu mimman yu'taddu bihim wala bikalamihim. Mereka ni dia kata Syekhul Islam Zakaria Ansari, Ibnu Hajar Haytami, Syihabuddin Ramli, daripada kalangan orang yang tak perlu kita ambil kira kata-kata mereka. La haula wala quwwata. Wa khilafihim, tak perlu juga khilaf mereka, tak perlu. Balil zahiru, bahkan yang zahir, annahum minal ghulatil mu'azzimin lil qubur. Secara zahirnya dia kata Syekhul Islam Zakaria Ansari, Imam Ibn Hajar Haytami, Syihabuddin Ar-Ramli ni antara golongan ghulu yang mengagungkan kubur. La haula. Fala mu'awwala ala kalamin. Tak perlu bergantung pada kata-kata mereka. La haula wala. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Baik. Saya nukilkan daripada tokoh semasa mereka, juga tokoh utama besar, sangat besar. Saleh bin Utsaimin. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ataupun yang lebih kenal sebagai Ibnu Utsaimin. Dia kata lidha yajuzu an naj'ala an-Nawawiyya wa Ibn Hajar min ghairi ahli sunnati wal jamaah. Dia kata harus kita menjadikan Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani daripada kalangan bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya tak sempat nak tunjukkan tuan-tuan kenapa mereka sebut Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi syarah kepada Sahih Muslim, kitab dia Al-Minhaj. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim merupakan syarah terbaik bagi kitab Sahih Muslim. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani syarah terbaik bagi kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari. Dan dalam mensyarahkan ini mereka membawa manhaj akidah Asy'ariyah yang jelas ada padanya takwil. Dan kita tahu golongan Wahabi membid'ahkan tiga perkara inilah. Akal ataupun yang kita panggil mantik, majaz dan takwil. Mereka memang mentauhidkan perkara ni. Jadi mereka kata dalam bab asma' wa sifat tak salah kita nak jadikan Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani bukan daripada kalangan ahli sunnah jamaah. Sebab tu saya tak heran kalau setakat dia sesatkan mufti kita, imam kita, tak heran kan. Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani pun dikatakan sesat ataupun bukan ahli sunnah wal jamaah dalam bab asma' wa sifat. Baik. Dan fatwa yang sama juga ada daripada Ibn Baz. Tentu boleh tengok dia dalam website Ibn Baz. Baik. Kemudian ini Ibnu Utsaimin mengatakan Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, tak apa. Kita tengok ni. Ni. Ini daripada Ibn Baz punya website. Tentang Ibn Baz, golongan Wahabi mengkafirkan Syekh Muhaddis Dr. Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki. Bahkan saya dapat tahu bahawa apabila beliau meninggal dunia, seorang tokoh Wahabi kata qad mata musyrik Makkah. Ketika beliau meninggal dunia, Wahabi kata telah mati seorang musyrik di Mekah. Tengok tuan-tuan kata, al-inkar ala Muhammad Alawi Al-Maliki, mengingkari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia pun kata fa'adhara, dia kata apa kita panggil orang yang dikenali sebagai Muhammad Alawi Al-Maliki ni, kita pun tahu beliau adalah generasi umat ulama ahli sunnah jemaah yang terakhir mengajar. Kalau tuan-tuan baca kisah ketika Wahabi mula-mula menguasai Mekah, dia nak buang pengajian-pengajian di sunnah ni, ambil masa juga. Ambil masa. Tapi akhirnya berjaya. Tapi dia kata apa? Muhammad Alawi Al-Maliki ni, kita pun tahu kisah kan, dia kena halau kemudian pergi ke Indonesia. Tuan-tuan boleh bacalah kisah dia. Saya pun pergi ke Mekah pada waktu tersebut, pergi ke rumah dia tapi beliau tak ada di situ, dan kita diberi kitab-kitab dia yang sangat-sangat bermanfaat. Dan apa kita panggil beliau dikenali sebagai muhaddis Mekah. Dia kata apa? Fa'adhara anwa'an minasyirki wa anwa'an minal bid'ah. Dia kata Syekh Muhammad Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki ni menzahirkan berbagai bentuk syirik dan bid'ah. Dan kemudian dia kata wa talabna min ad-daulah waffaqaha Allah an tamna'ahu min al-hadis fil Masjidil Haram. Dia ayah Syekh Muhammad Alawi, ayah dia Syekh Alawi, ulama besar, tok guru bagi tok guru ulama Melayu kita. Keturunannya keturunan ulama, mengajar di Masjidil Haram telah lama. Tapi akhirnya Ibn Baz kata mereka telah meminta daripada kerajaan supaya melarangnya daripada mengajar di Masjidil Haram.
Beliaulah ulama terakhir ahli solat Jumaat yang sempat mengajar di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Wa fil idza'ah, dekat radio pun tak boleh masuk. Wa fi ghairi zalika, tak boleh hatta yu'lina taubatahu wa hatta yubayyana ruju'ahu an hadzal batili. Kena iklan taubat dan sebagainya. Wa li alla yu'allima at-talabata asyirka billahil akbar. Allahu Akbar. Dia kata apa? Supaya dia tidak mengajar para penuntut ilmu syirik akbar dan bid'ah-bid'ah yang mungkar. Dan kemudian dia kata wa mata lam yu'lin zalik, selama mana dia tak isytiharkan taubat, fa nahnu bara'un min, kami berlepas diri daripada dia. Dan kemudian dia bersaksikan Allah nak kata nak mengkafirkan Syekh Muhammad Alawi. Dia kata wa nashhadu, ataupun wa nushhidullaha ala annahu dhalla an sabil wa kafara billahi ba'dal iman. Dan kita jadikan Allah sebagai saksi, dia telah sesat daripada jalan yang lurus dan telah kufur dengan Allah terhadap selepas iman. Allahu Akbar. Ini lafaz takfir yang sejelas-jelas ni, tuan-tuan. Kemudian adalah banyak lagi lah. Ni kitab apa kita panggil Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid ni, kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Fathul Majid ni oleh keturunan dia Syekh Abdul Rahman Hasan Ali Syekh. Ali Syekh ni merujuk kepada Ali Syekh Muhammad, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dia kata? Dia kata golongan Jahmiyah ni, sesungguhnya Jaham bin Safwan dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa tu? Dia kata. Dan di antara yang mengikuti Jahmiyah ni adalah kelompok daripada Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab Wahabi, mereka membahagikan golongan Mu'attilah ni kepada 3 peringkat. Dia panggil mereka panggil nufatus sifat, ada 3 peringkat. Peringkat paling ekstrim Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah, kemudian dia letak bawah tu Asy'ariyah. Asy'ariyah ni dikenali di sisi Wahabi sebagai Mu'attilah ataupun nufatus sifat. Orang yang menafikan sifat. Sebab tu mereka mengkafirkan kita berdasarkan tauhid asma wa sifat. Padahal kita bukan menafikan nas mutasyabihat, kita menafikan kefahaman mereka yang tajsim dan tashbih terhadap nas mutasyabihat. Kita tak pernah menafikan nas Al-Quran. Ar-Rahmanun al-Arsy istawa. Kita beriman dengan beriman sebenar-benarnya. Yang kita tak beriman tu dengan tafsiran tashbih dan tajsim yang dibuat oleh golongan mereka. Kemudian mereka kata apa? Falihadza kafarahum katsiruna min ahli sunnah. Ramai orang, kebanyakan ahli sunnah mengkafirkan Asy'ariyah, Mu'tazilah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini pula Syekh Fauzan, Saleh Fauzan Al-Fauzan. Inilah orang yang menyebabkan saya mengkaji bab ini walaupun saya bidang syariah asalnya. Saya bidang syariah asalnya bila saya pergi ke buat umrah tahun 1999 ataupun tahun 2000. Lepas solat subuh tu saya duduk dekat satu majlis yang paling besar dalam Masjid Nabawi. Dan bila saya duduk, saya tanya pada orang Arab sebelah saya, siapa yang bercakap ni? Dia kata Saleh Fauzan Al-Fauzan. Okey, jadi saya pun dengarlah, kita tak kenal lagi kan, baru masih mengkaji, masih nak mengetahui. Saya memang pada waktu saya peringkat awal mengkaji tu, saya sangka baik semua orang. Tak ada orang maksudnya saya bersangka baik mesti ada titik pertemuan antara golongan Wahabi dan Asy'ariyah. Bahkan dekat universiti saya pun ada ustaz-ustaz, doktor-doktor yang jelas berpegang dengan fahaman Wahabi dan sebagainya. Jadi kita sayang semua, kita sangka baik semua. Kita buat research dalam keadaan kita sangka baik nak cari titik pertemuan. Tapi akhirnya kita tahu memang tak bertemu. Pada tafwid Wahabi dengan tafwid Ahli Sunnah tak sama. Memang tak sama. Mereka kata mereka tafwid, tapi di sisi kita itu bukan tafwid. Itu berpegang dengan makna zahir. Itu mazhab Mujassimah. Tapi bila saya duduk dalam majlis itu, bila ditanya kepada Saleh Fauzan Al-Fauzan, adakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Dia jelas-jelas kata yang selamat daripada ahli api neraka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dah golongan yang kedua dan ketiga tak selamat daripada Ahli Sunnah daripada api neraka. Jadi saya duk fikir, la haula wala quwwata illa billah. Kalaulah kelompok majoriti umat Islam dikafirkan dan dinerakakan secara terang benderang dalam majlis yang paling besar dalam Masjid Nabawi, tapi pada waktu tu internet baru nak tersebar kan. Saya kata memang perkara ni akan jadi fitnah besar dalam dunia umat Islam. Memang betul. Kita tengok fitnah Wahabi ni semakin hari semakin membarah dengan adanya media sosial dan orang-orang jahil yang banyak dalam media sosial tu.
yang tidak mengambil ilmu secara berguru dan berkitab muktabar. Ini golongan-golongan begini yang biasa. Sebab tu kalau kita tengok pengikut-pengikut mereka kebanyakan memang boleh kata orang-orang jahil lah, minta maaf. Dan tuan-tuan sebagai mahasiswa usuluddin perlu main peranan. Bidang akidah. Ngaji akidah ni tak boleh nak apa kita panggil go around the bush, duk kias-kias. Tak, kita kena sebut golongan Wahabi sesat. Sesatnya kat mana? Sini. Buktinya ini. Jelas. Tak payah nak tak payah. Sebab ulama dulu bercakap benarlah kita terselamat. Maka kita perlu bercakap benar untuk menyelamatkan generasi akan datang. Baik. Dan kita tengok dekat sini. Bila disebut tauhid asma wa sifat, dia kata wa hadzal qismu qad jahadahu al-jahmiyatu wa talamidhuhum minal mu'tazilati wal asy'ariyati. Dan dia kata tauhid asma wa sifat ni dinafikan, diingkari oleh Jahmiyah dan murid-murid mereka, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Sebab tu kalau baca dalam buku-buku mereka ataupun ada website pun ada. Mereka kata orang yang menafikan sifat Allah ni 3 golongan, 3 peringkat. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kita ni mah dianggap sebagai anak murid Jahmiyah. Astagfirullah. Punyalah teruk dia orang ni nak burukkan Asy'ariyah. Ayolah Allah. Padahal tak ada kaitan pun. Bahkan ulama Asy'ariyah lah yang menghapuskan fahaman-fahaman Mujassimah ke Mu'attilah kan. Okey. Kemudian ada dia kata lagi wa inna ma yunkiruhal mubtadi'atu minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati alladzina saru ala manhaji musyriki quraisy alladzina yakfuruna birrahman. Ni teruk lagi. Dia letak atas sekali musyrikin, lepas tu Jahmiyah, lepas tu Mu'tazilah, lepas tu Asy'ariyah. Jadi dia orang sentiasa sebut Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Dekat sini dia kata Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah mengikut manhaj musyrikin Quraisy. La haula wala quwwata. Majoriti umat Islam, majoriti ulama umat Islam yang menguasai pelbagai bidang rupanya pengikut musyrikin Quraisy. Astagfirullah. Sebab tu saya pelik, kenapa malu-malu nak sebut Wahabi? Wahabi tak malu-malu nak kafirkan kita. Dia cetak buku dia bagi, dia sebar. Tak malu-malu lah. Ada yang takut-takut nak sebut. Kenapa takut-takut nak sebut? Mereka mengkafirkan ulama kita dan kita secara terang-terangan. Kita itu bukanlah suruh kafirkan mereka, kita sebut mereka ni memang Wahabi yang mengkafirkan golongan-golongan begini. Itu pun takut nak sebut. Sebab tu saya minta maaf tuan-tuan. Kalau orang ngajar akidah takut nak sebut Wahabi. Wahabi ni fitnah zaman sekarang. Kalau kamu mengajar akidah zaman sekarang tapi tak sebut Wahabi, kamu bidang apa? Kamu bidang apa? Pelajar usuluddin takut nak sebut Wahabi. Padahal fitnah yang tersebar zaman sekarang ni fitnah Wahabi. Tapi takut nak sebut Wahabi. Astagfirullahaladzim. Bidang apa kamu? Minta maaf lah saya sebut semangat sikit. Garang sikit. Supaya apa? Supaya saya harap mahasiswa-mahasiswa usuluddin sebagai orang yang memperjuangkan akidah jelas dan tegas. Orang mengkafirkan kita berani, kita nak kata dia kafirkan kita pun tak berani. La haula wala quwwata. Bukan suruh kita kafirkan dia. Kita nak beritahu dia kafirkan kita, maka dia mengkafirkan majoriti ulama, majoriti muslimin, maka dia golongan terseleweng. Kita tak berkafirkan Wahabi. Walaupun Wahabi mengkafirkan kita berkali-kali pun. Baik. Kemudian samalah juga. Jadi akhirnya lahirlah apa yang kita lihat, apa yang berulang dalam sejarah, iaitu ekstremisme yang diterjemahkan dengan jihad qital. Baik. Tengok. Ini memang saya, sebab saya mengkaji, maka saya betul-betul pastikan ketika ini akaun Twitter golongan ISIS masih banyak. Namanya Abu Sa'ad Al-Utaibi. Saya nak ambil gambar ni, saya cek dulu, saya cek tengok gambar-gambar dia berperang, gambar-gambar, dan saya ambil gambar dia bersemayang di belakang Abu Bakar Baghdadi. Apa dia kata dalam Twitter dia? Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kana yatma'u fi nashri tauhid fi Syam wal Iraq. Dia kata Syekh Muhammad Abdul Wahab sangat mahukan menyebarkan tauhid di Syam dan Iraq. Wahiyah. Dan inilah dia muallafatuhu. Inilah dia karangan-karangan dia. Yatana qaluha
an-nasu wa tudarras fi rubu'i daulatil Islam. Ni tengok kami orang-orang ISIS menyebarkan kitab-kitab, mencetak kitab-kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dan dia orang jangan tengok kafir syubhat pun dia orang cetak juga. Sebab tu kalau kita tengok bila kerajaan Syria bila memasuki tempat-tempat yang akhirnya ISIS dah keluar, buku-buku yang disebarkan oleh ISIS diambil-ambil dan dibuang. ISIS memang jelas menyebarkan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid dan kitab kafir syubhat. Tiba-tiba adalah orang berkata ISIS bukan Wahabi. Ni itulah dia begini tuan-tuan. Kalau orang yang tak mengkaji, dia akan bercakap dengan hawa nafsu lah. Dia apatah lagi kalau dia nak mempertahankan pahaman dia, pahaman guru-guru dia. Begitulah. Ni kitab Kashfus Syubhat diterbitkan oleh Daulah Islamiyah. Dulu mula-mula dia panggil Daesh, Daulah Islamiyah bil Iraq wa Syam. Kemudian ISIS je, Daulah Islamiyah. Lepas dia isytiharkan khilafah, dia pakai istilah Islamic State. IS. Mula-mula ISIS, kemudian IS. Ini kitab Kashfus Syubhat Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kitab Kashfus Syubhat Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab itulah yang kita katakan siapa yang mengkaji perkara ini seluruh dunia, jelas ISIS, Daesh memang mengangkat Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas Wahabi, sebagai tengok ni, lil imamil mujaddid. Mereka memanggil mengasas Wahabi Imam Mujaddid. Yang duk kapi-kapi orang tadi tu. Mujaddid. Wa'niyazubillah. Dan ini juga antara terbitan dia. Dan tengoklah siapa yang mereka rujuk. Juga rujukan-rujukan yang tokoh-tokoh yang menjadi rujukan Wahabi juga. Wa'niyazubillah. Baik. Selesai.